أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Katanya Azza wa Jalla, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Azza wa Jalla, yang maha mulia dan maha besar. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ila akhirih. Sonya telah menunjukkan ni hadis ni, law anna awwalakum, jikalau sabit oleh bahawasanya awal daripada kamu, awal daripada kamu apa? Orang yang dahulu pada kamu. Wa akhirakum, dan orang yang kemudian pada kamu. Wa insakum, dan manusia pada kamu. Wa jinnakum, dan jin pada kamu. Itu hadis Nabi itu. Sonyo telah menunjukkan beberapa dalil daripada Quran, sunnah, yakni hadis, dan akal. Banyak daripada dalil-dalil daripada Quran, sunnah, yakni hadis, dan akal. Menunjuk apa? Menunjuk bahawa Allah Ta'ala itu, oleh bahawa Allah Ta'ala itu kaya ya Allah daripada tiap-tiap suatu. Kaya yakni terkaya. Kaya dengan makna terkaya. Terkaya ni makna tidak didahulukan dia oleh sesak, tidak didahulukan dia oleh berhajat. Kalau kaya ni dahulu dia berhajat, kemudian sekarang tidak berhajat, orang panggil kaya. Adapun terkaya, di awal lagi dia tidak berhajat dah sesuatu. Lalu tu panggil kaya, yakni terkaya. Bahawa Allah Ta'ala itu kaya, yakni terkaya ya Allah daripada tiap-tiap suatu. Maka suatu sini daripada makhluk Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak berhajat, tidak berkehendak, tu mana terkaya. Daripada tiap suatu. Terkaya pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membuatkan suatu, bukan dia nak tupankan suatu, bukan. Bukan nak tupan suatu tu, bukan. Allah Ta'ala buat aras, Allah Ta'ala buat langit, Allah Ta'ala buatlah apa-apa saja tu, maka semua yang makdur, semua yang Allah Ta'ala menjadi itu ialah menunjuk kekuasaan Allah Ta'ala saja. Bukan yang jadikan benda untuk dia nak tumpang tu, bukan. Dan tiadalah akan bertambah-tambah besar kemuliaan Allah dan kekayaannya Allah. Tidak bertambah dengan suatu pada makhluknya makhluk Allah. Tiada juga.
Bukan dengan sebab kemuliaan dengan sebab suatu saat itu bertambah kemuliaan Allah dan bertambah kaya pula kekayaan Allah, tak juga. Itu dia. Dan tiadalah akan bertambah-tambah besar kemuliaannya Allah dan kekayaannya Allah. Tiada bertambah dengan sesuatu pada makhluknya makhluk Allah. Bukan kita tengok makhluk Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala bertambah kuasa tak. Kita tilik dahulu, Allah Ta'ala ni memang dulunya kapal tak ada. Dulu orang guna kapal air, sekarang ni kapal terbang. Nah, dulu orang guna tak ada bangunan tinggi-tinggi, tapi sekarang ni dah ada bangunan tinggi-tinggi. Jadi Allah sekarang ni lebih kuasa pada Allah dulu. Tak, tidak ada macam tu. Makanya jadi macam tunya kita dulu gagah, sekarang ni tak gagah. Dulu tak gagah, sekarang ni gagah. Itu makhluk, kelakuan makhluk, bukan kelakuan Allah. Di dalam Quran ada dinyatakan bahawa Allah Ta'ala itulah yang ampunnya langit dan bumi, dan apa-apa di antara keduanya langit dan bumi. Apa ampunnya? Yakni Tuan. Allah Ta'ala yang ampunnya, yakni Tuan. Masa kita panggil Tuan. Tuan bagi langit, Tuan bagi bumi, dan Tuan apa-apa di antara langit dan bumi. Makanya jadikan semua tu ini bukan dia hendak tupan ke benar tu dah. Tu. Kemudian dinyatakan pula bahawa ia Allah tiada berkehendak. Allah Ta'ala tak berkehendak dan terkaya daripada langit dan bumi dan apa-apa di antara keduanya. Apa terkaya? Tiada berhajat. Sama tu atau tafsir. Tiada berkehendak dan terkaya. Ingat tak? Tiada berkehendak dan terkaya, terlepas. Dah juga. Terlepas daripada langit dan bumi dan apa-apa di antara keduanya, termasuk kita. Bukan kita taat pada Allah, menambah kuasa Allah. Bukan kita manusia ni deraka pada Allah, mengkurang ke martabat Allah. Tak ada kurang, tak ada tambah. Kekuasaan Allah Ta'ala sikit pun tak tambah. Adapun yang bertambah kurangnya iaitu kita. Dulu pasal pun tak ada rai mana. Sekarang banyak rai. Dulu rai banyak, sekarang rai tak ada. Dulu rai tak ada, sekarang rai. Itu kelakuan makhluk, bukan kelakuan Allah. Firman-Nya Allah Ta'ala dalam Quran Syarif, Quran yang mulia, yang artinya firman Allah Ta'ala kira-kira macam mana? Hal macam ni, Allah lah menjadikan apa yang dikehendakinya Allah. Allah Ta'ala menjadikan apa yang dikehendakinya Allah. Fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala sangat membuat akan perkara yang ia kehendak. Bukannya buat suatu untuk nak menumpan, bukan. Tu. Dan siapa-siapa dan berkuasa pula ia, ya Allah, melenyapkan segala yang ada ini serta menggantinya Allah dengan barang lainnya lain daripada segala yang ada ini. Benda yang ada Allah Ta'ala nak melenyap. Apa melenyap? Menghilang. Kemudian menggantikan benda lain pula tempat dia menghilangkan benda tu. Itu Allah Ta'ala kuasa begitu. Kita ni daripada ada duk menyawa peh ni. Nah, duk menyawa tubik masuk tu. Siapa duk retah ni? Nyawa kita siapa yang memerintah? Allah Ta'ala yang memerintah. Bila yang kehendak kita berhenti nyawa, supaya dia pecik remote lah. Kau lalu dah. Kadang-kadang duk tidur atas meja. Tu. Mudah ya. Tapi apa katanya, mati dengan hidup tu sama ya. Allah Ta'ala kehendak kita hidup. Allah Ta'ala kehendak kita mati. Semua tu
Allah Ta'ala yang kuasa. Dengan berkuasa melenyapkan segala yang ada, segala perkara yang ada ini, serta menggantinya Allah dengan barang lainnya lain daripada segala yang ada ini. Sebab tu orang mati, orang hidup tu memang banyak lah. Mati berapa ribu satu-satu saat, satu-satu jam. Dah hidup pun, dah beranak lain pula satu-satu jam. Berapa ada situ? Nah, ada sebutlah kitab, kalau tak silap kitab dulu Samin dah. Dia kata orang mati, tiap-tiap orang hidup, orang beranak tiap-tiap masa, tiap-tiap saat ni 1000 orang kali beranak seluruh dunia. Sekali beranak tu 1000 orang. Mati pun begitu juga. Mati hidup, mati hidup, mati hidup. Yang ni mati, yang ni hidup, yang ni mati, yang ni hidup. Nah, bahkan hak mati tu sedikit, hak hidup tu, hak beranak baru beranak tu banyak pula. Kalau ke hospital, hak beranak hak mati tu banyak hak beranak lagi. Kita duduk hospital boleh sejam tak apa dah. Kita duduk hospital boleh sejam. Kamu tunggu tempat dia masukkan sakit je. 5 minit sebuah mari. 5 minit sebuah mari. Dia ada ni. Berdarah serebel. Masuk lagi. Bos dah bomo ni. Wah, bibik lah. Hari-hari tak ni. Ni satu hospital ya. Satu hospital saja. Yang ni, yang tu, yang ni, yang tu. Itu Allah Ta'ala kuasa kejadian ni. Yang dia kehendak hidup. Hidup. Dia kehendak mati. Mati. Sebab dunia ni bukan tempat tumpu. Nah, dunia ni bukan tempat tumpu. Kalaulah manusia menjadikan dunia tempat tumpu, maka kesilapan besarlah hidup di atas dalam dunia. Dah, sebab itulah Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabilin. Hiduplah oleh kamu, jadilah kamu dalam dunia ni seolah-olah kamu tu orang dagang, orang tupang nari orang saja. Macam muka datang kat pondok ni, bukan nak tetap kat sini. Siapa minggu mau balik, sekarang mau balik. Siapa bulan mau balik. Nah, bukan mau duduk tak sini. Lalu tu duduk kat pondok ni. Kerana buat pondok kecil buat besar. Aku mari nak duduk mutara ya. Kalau kau tetap sini boleh kuat besar. Ya tengok. Begitu dah. Tu seolah-olah orang duduk tempat orang. Dah pula birasabilin atau seolah-olah mu ni seperti orang lalu jalan saja di atas dunia. Maka tempat tetapnya di akhirat nanti. Maka tidak adalah yang kita boleh tumpang di akhirat malaikat Allah. Biarlah di atas dunia ni manusia benci kat kita. Semua manusia ni benci kat kita. Nah, tapi janganlah beri Allah Ta'ala benci kita. Kerana saat di akhirat esok tak ada saing, tak ada kawan yang kasih kepada kita lain daripada Allah Ta'ala. Bahkan kawan hak kita kasih sekali di atas dunia ni, makan sekali, tidur sekali, jalan sekali, kenal pun sekali, gila belanja sekali, semua tu lari habis. Tak ada pihak dah, nafsi-nafsi lah tu. Nafsi-nafsi. Wa iza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Gapo sakhah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, ialah hari yang larilah oleh seorang daripada saudara dia. Adik-beradik dia habis pindah mana Allah tahu. Tah dunia ni ka jaga juga, sayang juga, kawan juga, makan sekali. Siapa hari akhirat mung kuku dah. Engkau anak-anak. Tu mung kuku. Tu yauma yafirrul mar'u min akhihi. Nah, hari yang lari seorang daripada saudara dia, adik-beradik dia lari habis. Wa sahibatihi wa bani. Hari lari oleh seorang daripada kawan dia, anak dia. Wa ummihi wa abi. Mak pak dia pun lari habis dah. Likullim di'im minhum yawma idzi sya'nu yughni. Semua tiap-tiap orang pada hari itu saat itu, kalau kuat dia bakal lari muka belakang. Bakal lari muka lepas diri belakang untuk nak selamatkan diri pada hari itu.
Masa dunia ni terkenal kita ni kawan banyak, tapi datang dari akhirat tak ada seorang pun. Hak kita duk bersaing sekali tu pun habis. Sebab tu jangan kira kan manusia benci kita berapa orang, itu kita tak kira. Kerana mereka itu akan benci kita pada hari nanti. Tapi yang kita patut kita kiranya, Allah Ta'ala tu benci kita. Jangan menjadi Allah Ta'ala bencikan kita. Kerana datang akhirat esok, tak ada orang yang kasih kepada kita lain pada Allah. Maka jadilah Allah tu tempat kekasih kamu, barulah kamu boleh tumpang Allah. Kalau tidak ke kamu tak ada selamat juga. Dah dunia kawan banyak, pangkat besar, akhirat habis mung kuku. Itu dalam Quran dinyatakan. Masya Allah, la ilaha illallah. Dan siapa-siapa yang berkuasa menjadikan tiap-tiap sewaktunya, siapa-siapa yang berkuasa menjadikan tidak sewaktunya, siapa-siapa yang kuasa dapat menjadikan semua sewaktu, tiadalah ia siapa-siapa berkehendak kepadanya dah sewaktu. Dia kuasa menjadikan benda tu, maka dia tak berkehendak kepada benda tu. Kemudian dinyatakan pula oleh Allah Ta'ala bahawa tiada seorang pun yang bersekutu pada kerajaannya, kerajaan Allah. Tak ada siapa bersekutu, berkongsi, bermuafakat pada kerajaan Allah. Hanya Allah Ta'ala saja. Hingga ada sebut dalam Quran tu, ketika berlaku kiamat, Allah Ta'ala menghapuskan semua di atas muka bumi, maka ketika itu tidak ada siapa. Tidak ada siapa pun di atas muka bumi, tidak ada siapa pun. Hanya ada Allah Zat yang mutlak. Maka ketika itu Allah Ta'ala berfirman, limanil mulkul yaum, bagi siapa ke kerajaan pada hari ini. Bakit. Hak mana duk kedai bai atas dunia, hak bakit. Hak mana kuasa besar atas dunia, hak bakit. Ketika manusia habis, tak ada siapa pun. Malaikat ketika tu ada zat Allah satu. Maka ketika tu Allah Ta'ala berfirman, limanil mulkul yaum, bagi siapa ke kerajaan pada hari ini. Lil wahidil qahhar, bagi Tuhan yang satu, lagi pula yang qahhar. Yang qahhar, yang sangat mengerasi, yang sangat memaksakan di atas segala hamba. Ketika tu orang kedai bai pun habis. Dalam Fatihah sudah kata Maliki Yaumiddin, Tuhan yang jadi raja pada hari agama, jadi hari kiamat, jadi pemerintah. Jaga baik kamu. Hari dunia ni kamu pemerintah, tapi hari akhirat aku yang merintahkan kamu. Mau buat apa dalam dunia ni? Adakah kamu ikutkan suruhan aku? Adakah kamu tinggal larangan aku? Semua tu yang akan periksa. Karena Allah jadi kerajaan pada hari itu. Ini dia. Maka firmannya Allah Ta'ala dalam Quran Syarif, sonyo tiadalah yang bersekutu dengan Allah pada kerajaan dan kekuasaannya. Kekuasaan Allah, tak ada siapa pun berkongsi dengan Allah nisbah kerajaan dan kekuasaan Allah. Hanya Allah Ta'ala juga kerajaannya. Tidak ada kerajaan lain pada hari itu. Tak ada siapa dah. Sebab itulah ketika hari itu tak ada siapa yang kita boleh minta tolong selain pada Allah. Ni dia weh. Ni dak ni. Atas dunia menjadikan perkara Allah Ta'ala benci. Pas dunia nak tumpang akhirat, tumpang siapa? Ni Allah Ta'ala benci, tak semayang. Atas dunia ni bohong, menipu, zalim, banyaklah angkara yang membuat dalam dunia. Pada datang akhirat Allah Ta'ala murka, habis bicara. La ilaha illallah, sungguh tu. Baik, jaga baik. Kemudian dinyatakan pula oleh Allah
bahawa ia ya Allah terkaya terlepas daripada bantuan dan pertolongan orang lain. Tu Allah tak berkehendak dan terlepas daripada bantuan orang yang menolong ataupun pertolongan, daripada bantuan dan pertolongan orang lain. Atau tafsir dia, pertolongan atau bantuan, atau tafsir. Maka firman-Nya Allah Ta'ala dalam Quran Syarif, tiadalah bagi Allah itu penolong dan pembantu. Tu hanya Allah lah yang menolong dan yang membantu. Tu kalau kamu nak bantuan pada Allah, kamu mesti tolongkan agama Allah. In tansurullah yansurkum. Jika menolonglah engkau akan agama Allah, Allah Ta'ala akan menolongkan kamu. Tu in tansurullah yansurkum. Kalau kamu nak pertolongan Allah, maka kamu tolonglah agama Allah, baru Allah Ta'ala tolongkan kamu. Maka Allah Ta'ala tolong kamu ni dengan tidak habis-habis. Tidak habis-habis. Maka segala sifat kemuliaan dan kesempurnaan tetap bagi Allah, serta nafi daripada Allah segala kekurangan dan kehinaan. Ada bagi Allah sifat kesempurnaan, dikatakan sifat kemalat. Ada pun sifat kekurangan bagi Allah dan sifat kehinaan tak ada bagi Allah. Lalu tu kita nak bercakap dengan Allah, kena beringat-beringat baik. Kalau kita kata Allah seorang, jangan kata Allah seorang. Nah, kerana beri waham kata Allah Ta'ala menyupai orang, padahal Allah bukan orang. Tu. Tapi kita cakap apa? Siapa yang menjadi kurnia? Siapakah yang menjadi kurnia? Kita akan jawab dah, Allah seorang menjadi. Bukannya kata begitu. Allah sahaja yang menjadi. Tak payah kata Allah seorang, Allah seorang yang menjadikan. Yang sebut kalimah seorang tu, tak payah katakan dia. Kerana apa? Kerana kalimah seorang ni membawa dah, memberi waham Allah Ta'ala menyerupai orang, padahal Allah Ta'ala bukan orang. Kalau itu orang-orang ni kekurangan dan kehinaan. Kalau tu tak payah kita cakap Allah seorang menjadi dunia. Dia kata seorang. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang menjadikan dunia. Tu. Allah Ta'ala satu yang menjadikan dunia. Dia kata Allah Ta'ala seorang yang menjadikan dunia. Kalimah seorang tu tak nak tu dalam cakapan kita dengan Allah. Pasal berfaham ke Allah Ta'ala menyupakan dengan orang. Kalau itu orang ni ada kekurangan dan kehinaan. Barang siapa berkeadaan, yakni berkelakuan sebagaimana tersebut di atas. Barang siapa berkeadaan, yakni berkelakuan sebagaimana tersebut di atas itu, terkayalah dia barang siapa daripada taat orang yang mengikut. Terkaya mana terlepaslah ia daripada taat, daripada ikut orang yang mengikut. Terlepas dari orang mengikut dia. Siapa dia terkaya tu? Barang siapa berkeadaan, yakni berkelakuan sebagaimana tersebut di atas. Nah, sebagai sebut di atas, yakni daripada perkataan kaya daripada tiap-tiap suatu. Atas tu, baris yang kedua. Tu, daripada perkataan kaya daripada tiap-tiap suatu pada zatnya, dan tiadalah ia bertambah-tambah besar muliaan ila akhirih, dengan sampai akhir. Siapa berkelakuan macam tu, terkayalah dia barang siapa daripada taat orang yang mengikut. Sekiranya diperbuat akan taat oleh sekalian hamba Allah sebagai taat seorang lelaki yang sangat takut pada Allah, dikerjakan olehnya oleh seorang lelaki segala tu. Dikerjakan tafsir. Tafsir itu berbadal. Macam manakah taat seorang lelaki yang sangat takut kepada Allah? Ini sebagai badal bagi taat.
Apakah taat seorang lelaki? Badal pada kata taat seorang lelaki yang sangat takut kepada Allah, dikerjakan oleh seorang lelaki segala suruhan Allah dan dihentikan segala larangan Allah. Kalau ada macam ni, orang macam ni sangat taat pada Allah Ta'ala, nescaya tiadalah bertambah-tambah kemuliaan Allah dengan sebab taat oleh sekalian hamba Allah Ta'ala itu. Bukan tambah kekuasaan Tuhan dengan kemuliaan Tuhan dengan sebab hamba dia taat kepada dia. Walaupun hamba taat pada dia sepenuh-penuh taat, tak akan bertambah kemuliaan Allah Ta'ala. Dan dia bertambah kekuasaan dan kepunyaan dengan taat oleh sekalian hamba Allah. Manusia taat banyak mana sekalipun, tu Allah Ta'ala kata akan bertambah kemuliaan dia, kekuasaan dia dan kepunyaan dia. Apa kepunyaan? Kemilikan dia tak bertambah. Begitulah. Ini kuasa sungguh. Bahkan terjadinya taat itu, tu badal pada katanya, bahkan terjadinya taat itu, badal pada katanya, ialah dengan taufik dan pertolongan daripada Allah. Kita boleh semayang, boleh belajar, boleh apa gitu ini, itu dengan taufik dan hidayat pada Allah. Dengan semata-mata, macam semata-mata tu, dengan semata-mata nikmat dan karunia atas mereka itu sekalian hamba. Kita boleh buat amal bukan dengan kekuatan kita. Kita boleh belajar agama bukan dengan kekuatan kita. Tapi kita kena ingat, kita boleh buat amal, buat apa, belajar apa saja itu ini dengan taufik dan hidayat daripada Allah Ta'ala. Gerakkan tangan kita ni, boleh belajar apa tu, banyak mana pada Allah Ta'ala tak bagi taufik dan hidayat pada hamba dia. Dia bagi harta pada hamba dia, nah, bagi kemewahan pada hamba dia, tapi taufik, gagah dan kuat untuk ibadat pada Allah tu tak ada. Tak ada. Macam kita ni duduk kat pondok ni, Allah Ta'ala bagi kenyang, bagi makan, bagi kenyang, tapi tak bagi taufik untuk buat amal ibadat. Kalau semayang pun lama-lama ada. Nah, kalau zikir pun negara sokmo, bahkan belajar pun negara sokmo. Negara sebut kata agama, negara dah. Sebut kata dunia cerapah. Nah, ni kekuatan kita tu. Padahal tu kekuatan kita dengan orang tua-tua tu masih kita kuat. Nah, akak kapur seguni seorang dia ya. Masalahnya, akak beras seguni seorang dia ya. Tapi nak sembahyang sunat tak agak 2 rakaat. Tak agak 2 rakaat nak sembahyang Allahu Akbar, tak agak. Kenapa? Karena taufik hidayat Allah Ta'ala tak bagi kita. Dia bagi kain kat kita, bagi tenaga kat kita. Lepas ni kita balik makan ni, kenyang perut kita, nyap nyedah tu. Wah, bawa kenyang tu, bawa subuh esok. Bawa kat nak cerah, barulah bangun. Ayat dengar. Pasal apa? Taufik hidayat pada Allah Ta'ala tak ada. Dia bagi nikmat kenyang je kita, tapi taufik hidayat tak ada. Tapi barang siapa yang Allah Ta'ala bagi taufik, nah, bagi kekuatan dalam untuk buat amal, rasa gagah. Tak ada rasa tak agak sikit habuk, tak ada rasa penat sikit habuk, rasa gagah dalam kerja buat amal. Ni kata kita buat amal bukan dengan tenaga kita dah. Buat amal dengan taufik pada Allah. Apa taufik? Allah Ta'ala menjadikan kuasa taat pada kita. Nah, jadi kuasa taat kita kepada Allah. Jadi gagah kita dikuasa. Jadi gagah. Nah, bergaduhlah dengan ibadat, dengan semayang, bergaduh. Nah, bukan ada komat baru bergerak lagi. Tengok lu, mari lagi. Tak lagi weh. Dah tu. Bawa nampak pah. Pos serati duk mengubah dah ni. Deh.
Tu pasal apa? Pasal kekuatan kita, iman kita tu bocor. Iman bocor. Bukan gain kita bocor. Bukan gain kita, bukan tenaga kita. Kalau sebuah tenaga ni, kamu dengan apa ni banyak kamu lagi. Tengok kapur muakit seorang mu. Pikul ke perak lagi. Tapi nak buat tu tak gerak. Buat ni tak gerak. Ni sebuah amalan tak gerak. Tu. Lalu tu kita kena ada rasa apa, kena ada berjemaah. Yalah dah tu. Abah mana tak mari semayang hati tanya, mana ni? Nak buat lagi di sewah dah apa? Tu. Lagi sewah tak ada tu. Berat dah pergi. Pergi dah. Kena tanya semua tu dia. Ni ingat baik kita boleh buat amal bukan dengan tenaga kita, bukan dengan gain kita, bukan dengan kuasa kita. Bahkan kita buat amal dengan Allah Ta'ala bagi kekuatan pada kita. Kekuatan pada kita tu. Tu dia. Ingat baik dah tu. Boleh belajar, boleh apa, itu semata-mata nikmat dan taufik hidayat pada Allah. Dengan semata-mata nikmat dan kurnia dan pemberian, turunnya dan kurnia ni pemberian atas mereka itu sekalian hamba. Begitu juga kalau berbuat derhaka sekalian makhluk sebagai derhaka yang diperbuat oleh seorang lelaki yang sangat jahat dan anyayai, yakni zalim, seperti perbuatan syaitan. Tu lah mana macam perbuatan syaitan. Ini badal pada kata perbuatan syaitan. Disalahi segala perbatasan Tuhan. Tu. Dan diperbuat apa-apa larangannya. Disalahi segala perintah Tuhan. Apa yang Allah Ta'ala perintah, dia salahkan. Mana dia tak kerja. Apa yang Allah Ta'ala tu larang, dia buat, dia kerja. Itu perbuatan syaitan. Kalau begitu sekalipun seorang laki-laki yang jahat ni, kelakuan dia semacam syaitan, begitu sekalipun, tiadalah berulih mudarat, yakni berbahaya daripada seorang laki-laki jahat ni. Allah Ta'ala tak boleh mudaratkan Allah Ta'ala daripada seorang laki-laki jahat tadi. Dan tiadalah kurang sedikit pun kekuasaan dan kerajaan Allah. Tak ada kurang sikit pun. Kita derhaka Allah Ta'ala, termisal dah kita. Kita jadi seorang derhaka pada Allah. Kita tak semayang, kita minum, kita buat apa sahaja Allah Ta'ala dah. Bukan kata kurang martabat Allah Ta'ala dah. Kuranglah ilmu dia dah. Tak kurang, kau tambah dah. Bukan katanya orang mengajar kecil wang. Cakap ni nak kurang ilmu dia, tak kurang. Tak gitu. Yang kurang siapa? Kita sendiri yang kurangnya. Kita sendiri yang Allah Ta'ala cabut kepahaman. Cabut kepahaman tidak ada. Pasal apa? Pasal kita tak jaga. Ataupun kita cakap. Masa orang belajar kita bercakap semua tahun. Orang mengajar kamu tidur. Siapa adakah kurang mengajar? Tak kurang mengajar. Ada dapat kurang siapa? Kamulah yang tidur. Yang tidur, yang bercakap, yang bergurau. Dah sama-sama orang duk mengajar tu. Balik orang mengajar tak ada kurang apa-apa, tapi balik kamu yang kurang. Tu balik makhluk. Balik Allah, walaupunlah orang mengerjakan benda jahat sejahat-jahat, tapi tak kuranglah sedikit pun kekuasaan Allah dan kerajaan Allah Ta'ala. Katanya Azza wa Jalla, faman wajada, maka diberilah taufik oleh Allah, diberikan kuasa taat. Menjadi kuasa taat bagi hamba, tu taufik. Memberi kuasa taat bagi hamba oleh Allah. Siapa-siapa yang berjalan betul, Allah Ta'ala bagi taufik. Dan lurus ni betul seling. Tu bagi taat mengikut perjalanan Allah. Betul dia. Tak ada selok belok dengan taat ke Allah Ta'ala. Orang ni Allah Ta'ala akan bagi taufik kepada dia. Maka sebalik pada ni, orang yang tak betul hati dia, tu pada Allah Ta'ala, maka orang ni Allah Ta'ala tak bagi taufik. Nak belajar puasa malas,
Kamu kena syukur banyak ni. Allah Ta'ala pilih kamu jadi seorang yang suka belajar. Walaupun mari pak belajar, kamu tak faham pelajaran kamu. Nah, tapi Allah Ta'ala dah pilih. Banyak mana duk majlis lalai di atas dunia ni. Masa ni. Masa ni kalau kat sini tengok apa ni? Masa ni. Tengok lakon. Lakon Praik dengan Naib Dakak biar ni. Cerita darah pelakon tu artis. Ni masa ni. Masa sementara nak tidur bagi. Adalah Naib mari, Praik mari, ada hero tina hero jatuh. Nah, mari masa ni. Kalau mu tak duduk kat pondok tak ke sini, habis sungguh. Habis tak ada sekarang. Bukan buat kamu ndak orang-orang tua kat kampung supo ya. Nah, kalau lah tak ada duduk majlis belajar, maka sia-sialah dia bila-bila masa. Nah, sebab tu kita tengoklah hadis Nabi dia. Apa? Al-muallimu wal muta'allimu syarikani fil khairi. Dua orang ini, orang mengajar dan orang belajar bersekutu kedua-dua ni pada kebaikan. Dan yang tinggal lagi pada dua-dua ni la khaira fiha. La khaira fi, tak ada kebajikan bagi lain dua-dua ni. Lain pada orang mengajar, lain pada orang belajar, tak ada kebajikan bagi mereka. Yang tu. Ingat baik tu. Bersyukur Tuhan tu. Katanya Azza wa Jalla, wa man wajada ghaira zalika, maka siapa-siapa yang menurutkan kehendak hati dan nafsunya, nafsu siapa-siapa mengikut kehendak hati. Hati tak nak belajar, kita tak nak belajar. Hati tak nak menulis, kita tak menulis. Dan pula nafsunya, nafsu siapa-siapa, nafsu suka berjalan. Berjalan kaki dah tak? Bertiau. Tu. Satu lagi bertiau. Suka nafsu, jalan suka, makan suka, tidur suka, berbual suka, bermain tina pun suka. Apa? Mengorak. Mula-mula yang mengorak lu, lama-lama berdakak. Lepas dah berdakak tu, cari tempat lu. Cari tempat pula. Ni dia. Semua tu panggil tu perkara yang nafsu kita khandak. Nafsu kita khandak semua. Maka orang kita ni banyak punah dengan nafsu. Punah dengan ikut nafsu. Nafsu tu ada tiap orang. Punah dengan ikut nafsu tu. Kita bandingnya Allah, orang tua ni, ibu bapa kita hantar kita kat pondok ni, dengan bagi pitih lagi. Bagi pitih, bagi apa, biarlah kita duduk senang kat pondok ni. Nah, sudah apa? Lepas tu kita mari tak ada belajar. Mari belajar dak, ngapa dak, nulis dak, kalau duk tidur masalahnya. Lepas tu buat klik gapo kita? Buat klik gapo? Satu hari mau klik mari butir, klik butir. Kamu maju tu. Habis ingat baik tu. Jangan ikut nafsu. Ikut siapa-siapa pun. Siapa dia ikut nafsu, tak ada siapa lah berjaya seorang pun. Tak ada apa. Kampung, orang kampung ni sebuah kampung. Nah, suka ikut nafsu. Cerah pagi, kedai kopi. Petang pula, nak pula. Tak ada, carilah tempat-tempat sia-sia. Tempat hak mulia di masjid tak nak pergi. Nah, tak nak pergi masjid, cari tempat sia-sia. Ikutkan nafsu dia. Tu. Macam mana orang ni weh? Ni jawab dia. Siapa dia suka menurut nafsu, kehendak hati dia dan nafsu dia, celakalah hidupnya. Hidup siapa-siapa. Celaka hidup. Orang yang ikut nafsu dia, celaka. Masya-Allah, na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita semua jangan ikut nafsu dah. Kamu ikut nafsu, kamu sesal belakang hari ya. Nah, ilmu tak dapat, pandaian pun tak ada juga. Nah, lagi retina tak embuh pula. Tak ada nak bini dengan Fia. Tu, baik duduk tak kereta api nak pergi golak tu. Tapi free bagi. Dah tu. Ada tak kereta api free tu? Lelang. Dah tu. Boleh tu.
Kalau hak molek boleh. Pasal hak kita tak ada diikut nafsu kat kita pun. Ikut nafsu kita. Nak boleh hak lebih tak lah. Tengok ni. Siapa-siapa menurut kehendak hati tak ada mengaji, tak nak mengaji. Ikut arwah nafsu nak buat ke mana. Hati dia nak kau tu lah. Mu ikut kau tu. Nafsu nak kan mu ikut nafsu mu tu. Apa jawab dia? Jawab dia. Celakalah hidupnya. Hidup siapa-siapa. Nauzubillah min zalik. Allah. Takut dah celaka ni. Apa celaka? Tak ada petuah dan beruntung. Sebab tu dia buat tertib pondok, dia ada undang-undang dia. Pondok ada undang-undang, dalam kampung ada undang-undang. Supaya macam sini, kalau ada maitino begitu ini, mari tahu rais tua kampung dia pegang nikah dah. Pegang nikah dia denda pula 5,000 kop. 5,000 bat. Kalau sini ya, masalah pok kamu ni. Kamu mengorak janji dengan tino naik atas pondok salah ni. Jumpa ke apa pergi nikah dah. Bagi moh tok menik nikah. Kalau tak mau nikah kan perak 5,000. Tu. Tu hak tok menik, hak pondok hak kena 15 ti. Tak ada pasal-pasal bagi. Tu ikut nafsu, pas nak ikut anda tu. Celakalah hidupnya. Hidup tak bertuah. Tapi jagalah jangan ikut hati kita. Jangan ikut hati. Ikut tertib hak orang buat. Satu masa kamu akan berjaya. Kalau mau ikut hati kamu tak berjaya lah. Ikut nafsu kamu, pas nafsu pun rakyat dah. Suka tidur, suka makan, suka berbuah, suka bertiau. Itu lagi apa? Suka mengorak. Tu. Kau mengorak. Lepas tu susu tak ada ke? Duk saja. Tu nafsu tu ya tu. Karuk nafsu kita ni. Su tak ada arah habis lah. Duk saja. Nengung tak ada buat apa tu nafsu. Masya-Allah. Tu ingat molek tu. Dan janganlah ia siapa-siapa celo. Yang ni celo akan Allah Taala dengan sabab dimakian. Apa? Sabab menurutkan kehendak hati dan nafsu. Melainkan dirinya tidak siapa sendiri yang mencela. Yang mencela ke Allah. Atau dengan sahabat demikian, sahabat celakalah kehidupan dia. Dan janganlah ia siapa-siapa cela akan Allah Taala. Cela dengan sahabat yang demikian, sahabat celaka kehidupan. Sahabat demikian, sahabat celaka kehidupan. Sahabat celaka kehidupannya siapa-siapa tu, jangan mencelakan Allah. Mereka mencelanya diri siapa-siapa sendiri. Mencela ke Allah. Cela diri kamu sendiri. Allah Taala bagi kita, bagi akal pada kita untuk kita usaha dapat kejayaan. Tak dapat jaya dalam ilmu, kamu mesti berjaya dalam kepandaian. Hak takutnya ilmu tak dapat, kepandaian pun tak ada juga. Hak ni sia-sia sungguh ni. Tu. Habis. Hadis yang ke-20. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna amwalahum. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqatan wa amrin bil ma'rufi sadaqatan wa nahyin 'anil munkarin sadaqatan wa fi bud'i ahadikum sadaqatan.
qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Ni artinya, arti bagi ini hadis telah dirawikan pula oleh Abu Zarrin radhiyallahu anhu. Telah dirawikan pula, telah diriwayatkan pula. Apa pula? Seperti diriwayatkan dahulu pada hadis yang ke-24. Pada hadis yang ke-24 tu. Telah dirawikan pula, yakni seperti dirawikan pada hadis yang ke-24 oleh Abu Zarrin radhiyallahu anhu. Adalah satu puak daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah. Satu puak bertanya kepada Rasulullah, maka berkata mereka, yakni bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata mereka, yakni satu puak itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sonyo telah pergi orang-orang hartawan, orang-orang yang ada harta, orang-orang yang kaya dengan beroleh pahala yang banyak. Kaya dapat pahala banyak sungguhlah dia. Kan dapat pahala ni. Maka semayang mereka itu sebagaimana kami sembahyang. Puasa mereka itu orang-orang hartawan je. Maka semayang mereka itu. Semayang mereka itu orang-orang hartawan sebagaimana kami bersembahyang. Puasa mereka itu orang-orang hartawan sebagaimana kami puasa. Dan bersedekah mereka itu orang-orang hartawan dengan kelebihan daripada kekayaan orang-orang hartawan. Orang kaya ni banyaklah pahala dia. Dia semayang macam kami semayang. Dia puasa macam kami puasa. Dia selalu bersedekah dapat pahala yang banyak. Tapi kami nak sedekah tak boleh pasal tak ada harta. Gitu. Kami nak sedekah tak boleh pasal harta tak ada. Orang kaya-kaya boleh sedekah buat masjid, boleh sedekah buat tu buat ni. Tapi kami ni ya Rasulullah tak ada harta. Nak sedekah kat mana? Dia mengayuh pada Rasulullah macam tu. Kalau tu sahut Rasulullah, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersusah hatikah kamu? Kamu susah hati kah? Kamu tak boleh buat sedekah. Orang lain buat sedekah musembah bagi makmuman, bagi pengumuman, bagi istihar. Siapa dia hendak tolong orang kena banjir, masihlah akan masuk dalam akaun sekian-sekian, dalam banci sekian-sekian. Demo pau masuk. Kita tak boleh buat sedekah. Pasal apa? Tak ada pitih. Tak ada duit, pasal desak. Rasulullah tanya, pasal susah hati kau? Tanya. Tu. Maka sahabat dia rasa susah lah begitu. Lalu tu Rasulullah kata, dan bersedekah bukankah telah dijadikan oleh Allah bagimu apa-apa yang akan kamu sedekahkan? Takkah Allah Ta'ala jadikan apa saja kamu boleh sedekah? Di mana? Apa-apa kamu boleh sedekah, bukan nanti dengan pitih. Sedekah macam mana? Bukankah telah jadikan oleh Allah bagimu apa-apa yang akan kamu sedekahkan? Boleh kamu sedekah semata-mata boleh sedekah, bukan nanti pitih. Sonyo bagi tiap-tiap tasbih itu sedekah, pahala sedekah. Tiap-tiap pujian itu, ini ucap alhamdulillah tu sedekah. Tiap-tiap tahlil itu, yakni la ilaha illallah tu sedekah. Menyeru dengan pekerjaan yang baik-baik itu sedekah. Ajak orang buat baik. Mayang. Bangun. Inilah tu sedekah. Melarang dari perbuatan jahat-jahat itu sedekah. Dan pada aurat kemaluan salah seorang itu ada pula sedekah. Dan ada
Dan pada aurat, dan ada pada aurat. Apa? Kemaluan. Kemaluan, aurat kemaluan. Apabila kita buka dia tu malu. Nah, malu tu. Salah seorang itu ada pula sedekah. Bertanya mereka lagi, "Hei Rasulullah, adakah bagi seorang kami pahala apabila kami bayarkan syahwah dan kecintaan?" Nah, adakah bagi kami itu pahala apabila kami bayarkan syahwah, keinginan kami dia, dan kecintaan kami dia? Sahut Rasulullah, bagaimanakah dalam fikiran kamu apabila kamu bayarkan syahwah itu kepada yang haram? Adakah atas kamu berdosa? Syahwat kamu bayar ke mana? Kalau bayar kepada yang haram, maka adalah atas kamu tu berdosa. Ya, betul, berdosa. Maka seperti demikian pula lah apabila kamu hantarkan syahwahmu itu pada yang halal. Syahwah ni keinginan nafsu. Kalau keinginan nafsu hantar ke tempat yang haram, maka dapat haram, dapat dosa. Apabila lah kamu hantarkan syahwah itu, keinginan nafsumu itu pada yang halal, ada pula bagimu padanya, pada syahwah itu pahala. Syahwah atau dah halal. Bandingnya kalaulah letakkan syahwah keinginan kamu kepada yang halal seperti isteri dan hamba, maka dapat pahala. Kalau letakkan syahwah inginan kamu bukan dari isteri dan hamba, maka itu tak dapat pahala. Tu. Hadis ini dirawikan oleh Muslim. Keterangannya ini hadis. Katanya Nabi SAW, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatihi, ayati ahaduna syahwatihi. Ketahuilah, adalah syahwah jimuk dan bersubuh itu syahwah yang disukai oleh nabi-nabi dan orang yang soleh-soleh. Tu syahwah jimuk. Pasal jimuk ni boleh pahala, tapi kena bining dah. Bersetubuh, tapi jangan ada bini buat kamu. Kecil ni suka lah. Pasal kena dia. Kena tipu kamu tu, kena tipu. Enggak tu. Umur tak sapa lagi, kamu gaduh berbining, berkahwin, siap. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Tu. Kaedah ulama usul fiqh. Siapa dia bergaduh kalau satu benda bukan tepat dia, maka diseksalah belum pada masa dia. Sebab tu kamu uqiba bihirmanihi, nah diseksakan dengan tegahkan benda tu tadi. Kamu nak kaya binding payah lu, nak ilmu binding tak boleh dah. Sampai tu ilmu ni kena tauhid benar. Orang boleh tahan nafsu ni hebat sungguh. Lepas tu nak tahan ke mana? Kamu tak usah berdoli. Satunya, kamu tengok perempuan jangan perhati. Kamu tengok perhati ni beragah kau. Pasal syaitan ni letak dia perempuan dua. Dia letak dia syaitan ni, dia duduk di perempuan dua. Satu di dada dia. Sabit tu laki-laki suka tengok dada perempuan, dia tak tengok muka. Dia tengok muka start turun dada lu, besar ke halap. Borak tak mana pun situ lah sempat saya tengok. Sebab tu Islam Yusuf tutup dia besar tu. Dia tengok muka. Tengok muka, tapi tengok dadah lu. Muka janguk, pada arah dah, pada artis muka dia. Tapi tengok dadah lah, pada 5 jebur. Dia tanya, hello. Tak say. Banyak kata tak say. Tambuh. Ya tengok, saya letak situ so. Yang kedua, dia letak di punggung belakang. Ni, dia letak punggung belakang. Habis tu, kalau tina berjalan depan, jantan lelaki duduk belakang. Tak boleh, bahaya tu. Kenapa? Dia dah hitam. Lalu tu, kena buat duduk belakang, kau pergi depan. Tu. Kerana syaitan dia duduk dua tu. Dia duduk di dada dan dia duduk di belakang perempuan. Perempuan tu. Kalau lelaki, dia duduk di celah. Cabai 3. Dia duduk celah cabai 3. Sebab tu orang lelaki dia pakai kena jadi jangan beri nampak cabai 3 tu.
Kalau nampak situ siap. Orang perempuan suka tengok situ, syaitan duduk situ. Mari tengok muka, tengok turun bawah tu dah. Tu. Lelaki tengok perempuan, tengok turun bawah juga. Kalau tengok belakang, tengok ni. Tengok tu. Duduk jadi macam mana. Baru jadi macam tu, nafsu mari dah. Syah, mari. Tu syaitan pun masuk dah. Dengan sahabat kita tak tahan benda ni, nak belajar tak boleh. Belajar tu boleh ilmu. Oh, hebat benar buat kamu. Payah, kita tak tahan benda ni. Tak tahan benar. Ni. Ketahuilah ada syahwah jimuk, keinginan jimuk. Apa jimuk? Dan bersetubuh itu. Bersetubuh di atas tafsir pada jimuk. Syahwah yang disukai oleh nabi-nabi dan orang yang soleh-soleh. Kata siapa? Syekh Junaid ke siapa tak ingat. Satu orang ulama tasawuf dia kata, aku suka jimuk ni supaya aku makan nasi dah. Kamu ni berkata mereka, sonyo perkahwinan itu mempunyai kemaslahatan, kebaikan yang banyak pada dunia dan agama. Berkahwin tu mempunyai kemaslahatan, kebaikan, dan kepentingan yang banyak pada dunia dan agama. Kata Tok Kenali, kalau kamu ngapa tak ingat, ngaji tak faham, bininglah ya dah. Tak kenali. Ngaji tak faham, hafalan kamu payah ingat, bininglah ya dah. Sesal masalah ya dah. Mai duk akal-akalan 3 hari tak ingat lagi kah? Bininglah ya kata. Itu jadi tak kenali. Tu. Kalau kita Pak Arab dah. Pak Arab ya ada Pak Arab ni waliullah yang ramah ke. Waliullah tu dia ramah. Kalau kita pergi ziarah dia tengok kita, dia x-ray. Kita. Dia kata mau kahwin ke? Belum, dah. Oh, apa tak kahwin? Kita belajar. Oh, kat sini banyak Arab, kat sini banyak. Umur 17, 18 dah kahwin. Apa tak kahwin? Kahwin selamat ada fitnah ya tu. Tu. Kahwin selamat ada fitnah. Kita pun cahaya Arab lah, kahwin. Nikah dah tu kah? Kabak bukit betul kau ni. Tak ada dah ni. Itulah. Belum dah itu kah. Kalau duk kot Nawi, kabak bukit Nawi ni. Duk kot tak ada dah terus sama ni. Habis itu apa man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Tu. Nak ilmu bini siap. Bahkan orang yang berkahwin nak mengaji pun tak ada masa dah. Masa tu tak bagi dia. Seperti menutup mata. Tu. Menutup mata. Ini apa kemaslahatannya banyak pada dunia agama? Seperti menutup mata daripada pandangan yang haram-haram sebab kahwin. Melawan syahwat daripada zina. Yalah tu. Dan beroleh anak cucu yang mana dengan anak cucu ni disempurnakan keramaian dan kemakmuran dunia dan kehidupan dunia. Makmuran mana baik dunia, kebaikan dunia, dan hidup dunia. Berkata mereka lagi, adalah tiap-tiap syahwat mendatangkan kesik kepada hati. Kesik ni mana? Apa kesik? Puah deh. Tu adalah tiap-tiap syahwat keinginan mendatangkan kesik kepada hati. Dikecualikan syahwah jimuk ini. Tu so ya hasdak. Adalah kesik belaka. Tu. Maka nipislah hati daripadanya. Tu. Maka nipislah hati daripada syahwat jimuk. Nipislah hati daripadanya. Ni tak patut nak buat mendengar ni sarah lah ni. Untuk orang dalam Facebook tak apa. Buat mendengar ni tak klik bini parak kau ni. Kau nak tipu. Ni ngaji saja je ni. Belajar saja je kita belajar pondok ni. Tu. Kalau buat turut ni sat sungguh. Kalau kamu sabar dapat kesenangan masa depan. Kalau kamu tak sabar dapat kesusahan. Habis tu Nabi kata as-sabru kas-sibri awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu seperti
suatu perkara yang pahit. Buah dendang ke batu wali ke, pahitlah. Tapi awaqibuhu ahla min asal, akhir pekerjaan sabar ni terlebih manis daripada madu lagi. Daripada nisa madu. Lebih manis dah tu lagi. Tu. Nah, banyak ke tak tahan ni? Banyak ke tak tahan tak boleh. Habis. Tak apalah tu hadu tu. 26 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Dan sebab dinamakan limu itu sifat salbiyah. Kenapa dinamakan limu tu? Apa? Qidam baqa mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith qiyamuhu nafsih wahdaniyah. Sebab apa limu tu nama sifat salbiyah? Kerana tiap-tiap sifat itu makna tidak sifat tu menuju kepada ternapi barang yang tidak layak daripada Allah Ta'ala. Tu ternapi, tertolak barang yang tidak layak pada Allah Ta'ala. Ternapi barang tidak layak, ternapi daripada Allah Ta'ala. Kalau tak layak, tak patut bagi Allah, kita tolak benda tu. Atau dikatakan tiap-tiap satu itu maknanya satu tidak atau bukan suatu yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Apa? Seperti qidam. Artinya qidam sedia. Maka makna sedia itu ialah makna sedia tidak ada permulaan atau bukan baru. Tu, tidak ada permulaan atau bukan baru. Tu qidam. Bukan baru, tak ada permulaan. Maka ada permulaan dan baru tu perkara yang tak layak bagi Allah Ta'ala. Kemudian kita ternapi, tertolak benda tu. Tak ada permulaan, tak ada baru. Dan baqa, arti tibaqah kekal. Dan baqa tibaqah kekal. Maka makna kekal itu tidak ada akhir. Itu ternapi. Tidak ada akhir. Atau dikatakan tidak binasa. Tidak binasa. Maka tidak binasa itu makna ternapi, tertolakkan perkara yang tak layak dengan Allah Ta'ala. Demikianlah, yakni seperti qidam dan baqa. Yang tiga kemudian daripadanya, kemudian ada qidam dan baqa. Gitulah seperti katanya mukhalafatu al-hawadith. Nah, mukhalafatu al-hawadith ni maknanya menyalahi Allah Ta'ala ke benda baharu. Tu maknanya menyalahi Allah Ta'ala baharu. Kalau tu tidak menyamai Allah Ta'ala ke benda baharu. Tu makna menyalahi Allah Ta'ala benda baharu. Makna tidak menyamai Allah Ta'ala dengan benda baharu. Tak serupa Allah Ta'ala dengan benda baharu. Benda baharu berhajat pada tempat, Allah Ta'ala tak ada berhajat pada tempat. Benda baharu berhajat pada masa, Allah Ta'ala tak berhajat pada masa. Benda baharu berhajat pada jihad, atas bawah, depan belakang, depan atas bawah, depan belakang, kiri kanan. Nah, tu benda baharu. Tapi Allah tak ada macam benda baharu. Itu mana perkara yang tak layak bagi Allah, kita tolak semuanya. Tak payah kita pakai. Tu makna sifat salbiyah. Habis walhasilu, sifat salbiyah itu tiap-tiap sifat. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad rabbi